Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak edisi 8 September bersama saya Fazril Hisham Afandi. Kerajaan Sarawak telah meluluskan peruntukan sebanyak RM48 juta kepada 1,463 pemohon terdiri daripada komuniti perniagaan di bawah pakej Bantuan Khas Sarawak Kusayang BKSS menerusi skim kredit mikro Sarawak bagi usahawan B40, pengusaha mikro dan kecil setakat Ogos lalu. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan memberitahu kerajaan telah menerima 1,879 permohonan dan ia terbuka kepada semua usahawan di negeri ini. Beliau menambah Sarawak memperuntukkan RM100 juta bagi skim tersebut dan baki permohonan akan disalurkan dalam rancangan Malaysia ke-12. Jelasnya yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan, peruntukan sejumlah RM30.13 juta turut diluluskan kepada 411 penerima di bawah skim pinjaman industri kecil dan sederhana Bumiputra setakat 31 Ogos lepas. Ujarnya lagi, skim tersebut merupakan inisiatif yang menawarkan pinjaman sehingga RM250,000 bagi membantu PKS Bumiputra termasuk usahawan mikro untuk mengembangkan perniagaan mereka dari segi modal kerja dan pembelian mesin serta peralatan. Dato' Amar Awang Tengah berkata demikian pada satu sidang media di Kuching semalam. Beliau juga memberitahu kementeriannya turut meluluskan RM3.34 juta kepada 264 pemohon di bawah skim graduan ke arah keusahawanan dan RM4.42 juta kepada 388 penerima bagi skim teknikal dan vokasional. Kedua-dua skim berkenaan katanya menyediakan geran sehingga RM20,000 bagi mengembangkan perniagaan graduan dan belia berkemahiran teknikal yang layak. Beliau berharap agar kesemua bantuan itu dapat membantu meringankan beban komuniti peniaga yang terjejas ekoran pandemik COVID-19. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri memberitahu pemberian suntikan vaksin COVID-19 kepada pelajar yang berumur 16 dan 17 tahun akan bermula pada 10 September ini. Menurut kenyataan JPBB Miri lagi, keputusan tersebut dibuat dalam mesyuarat JPBB Miri secara maya dipengerusikan oleh Menteri Pengangkutan selaku Menteri Bertanggungjawab JPBB Miri Datuk Lee Kim Shin yang turut dihadiri oleh wakil dari Pejabat Pendidikan Daerah Miri, Subis dan Baram pada Ahad lepas. Datuk Lee berkata rasional pemilihan tarikh tersebut adalah untuk memudahkan ibu bapa atau penjaga membawa anak-anak mereka bagi mendapatkan vaksinasi selain memberikan masa yang mencukupi kepada pihak sekolah terutama di pedalaman untuk memaklumkan kepada ibu bapa pelajar supaya mengatur waktu bagi mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Jelasnya, pemberian vaksin melibatkan para pelajar berkenaan akan dilakukan di Pusat Pemberian Vaksin PPV Awam di kesemua daerah dalam bahagian Miri bermula 10 hingga 12 September depan manakala bagi sekolah kawasan pedalaman seperti di Long San dan Long Panai pula, pemberian vaksin akan dilakukan di PPV Klinik Kesihatan Long San dan PPV Klinik Kesihatan Long Panai. Janji temu vaksinasi akan dimaklumkan oleh pihak sekolah kepada ibu bapa atau penjaga mereka. Sementara itu, suntikan vaksin COVID-19 juga turut diberikan kepada pelajar berumur 12 hingga 17 tahun yang mempunyai komorbid seperti darah tinggi, kencing manis, orang kurang upaya termasuk obesiti dan ia akan dilakukan di Hospital Miri. Datuk Lee juga meminta ketua masyarakat seperti ketua kampung, tuai rumah dan kapitan supaya dapat mengenal pasti anak-anak muda di kawasan masing-masing yang berumur 16 dan 17 tahun yang tidak bersekolah agar menyalurkan maklumat tersebut kepada pejabat daerah masing-masing untuk tujuan program imunisasi COVID-19. Dalam perkembangan berkaitan, program vaksinasi pelajar tingkatan 4 dan 5 di daerah Sebau dan Tatau akan dilakukan pada Sabtu dan Ahad ini. Pegawai Pendidikan Daerah Tatau Sebau, Samri Suhaili dalam kenyataannya memaklumkan pemberian vaksin bagi pelajar berusia 16 dan 17 tahun itu akan dilakukan di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sebau dan SMK Tatau.
Keputusan itu dibuat setelah perbincangan dengan pihak Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Bintulu dan Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu. Justeru ibu bapa dan pelajar disuruh untuk mengambil tindakan segera bagi membolehkan pelajar dapat hadir ke sekolah masing-masing. Untuk maklumat lanjut, boleh hubungi sekolah atau Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid SMK Sebau di talian 019-815-3287 dan SMK Tatau di 014-675-5006. Para pelajar dan ibu bapa diingatkan untuk terus mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan ketika hadir ke pusat pemberian vaksin sementara di kedua sekolah terbabit. Dua faktor penting yang akan menentukan kejayaan negara memerangi wabak COVID-19 iaitu kekal mematuhi prosedur operasi standard SOP selain mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Ali Biju percaya jika rakyat memberi kerjasama terhadap kedua-dua keperluan itu, negara akan mampu mengekang penularan wabak COVID-19. Katanya, kerajaan memahami tekanan yang dihadapi rakyat sepanjang penularan wabak tersebut, terutamanya tekanan ekonomi, sosial, kesihatan dan keselamatan. Ujarnya lagi, rakyat harus memberi kerjasama kepada kerajaan khususnya melibatkan program pemulihan ekonomi agar ia dapat dilaksana dengan cepat dan lancar. Datuk Ali berkata demikian semasa berucap pada program Info on Wheel, Jabatan Penerangan Malaysia Japan daerah Saratok di Rumah Panjang Sebubu Barit semalam. Pada program tersebut, Japan Saratok diketuai Pegawai Penerangan Daerah Florence Sebastian Unting membuat hebahan awam dan menyampaikan mesej berkaitan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia selain mengajak rakyat sama-sama mengibar jala gemilang dalam usaha menyemai semangat patriotisme. Tiada peniaga di bahagian Seri Aman dan Betong yang ingkar dengan harga baharu bagi kit ujian pantas RTK antigen COVID-19 sejak ia dikuat kuasa Ahad lepas. Ketua Cawangan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Seri Aman Al-Reza Mani Abdul Razak ketika dihubungi RTM memberitahu hasil pemeriksaan di beberapa farmasi di Seri Aman dan Betong mendapati pemilik farmasi mematuhi harga runcit RM19.90 yang telah ditetapkan kerajaan untuk satu RTK antigen. Beliau berkata pihaknya juga mendapati bekalan RTK antigen setakat ini adalah mencukupi. Al-Reza Mani juga mengingatkan peniaga agar terus patuh dengan harga yang telah diwartakan dan kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan mereka dikenakan tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Sementara itu, pengguna turut dinasihatkan supaya membeli produk yang telah diluluskan oleh pihak berkuasa peranti perubatan MDA Kementerian Kesihatan Malaysia. Berdasarkan laman web MDA, terdapat 16 produk RTK antigen yang diluluskan dan ia boleh diperoleh di farmasi serta klinik kesihatan yang berlesen. KPDN HEP memutuskan harga runcit maksimum bagi kit berkenaan pada harga RM19.90 bertujuan bagi menangani kos sara hidup yang meningkat ketika ini agar barangan itu dapat dibeli pada harga mampu milik oleh semua pengguna. Projek pembangunan di daerah Tanjung Manis giat dilakukan bagi memastikan prasarana di kawasan luar bandar tidak ketinggalan dari arus pemodenan. Menurut Ahli Parlimen Tanjung Manis, Insinyur Yusof Abdul Wahab, berbagai projek dilaksanakan setakat ini merupakan projek pemerkasa Kerajaan Persekutuan di bawah Parlimen Tanjung Manis. Jelasnya, di antara projek yang sedang dan telah siap adalah baik pulih dan selenggara gelanggang tenis Belawai, naik taraf gelanggang futsal Belawai dan gelanggang Pasar Cina Belawai. Ujarnya jumlah keseluruhan bagi kesemua projek tersebut adalah bernilai RM200,000. Beliau juga berharap agar kesemua projek itu dapat memberi manfaat kepada seluruh penduduk di daerah Tanjung Manis. Yusof ditemui media semasa meninjau ke beberapa tapak projek di daerah Tanjung Manis. Sementara itu, dalam lawatan kerja yang sama, beliau turut memantau tapak projek bagi projek transformasi luar bandar RTP tahun 2020, penyediaan tapak padang bola sepak di Kampung Serdeng yang bernilai RM160,000. Antara yang hadir semasa lawatan tersebut adalah pemangku pegawai daerah Tanjung Manis Ismail Kasah dan jurutera daerah Matu Daro Awang Dasuki Awang Dol dan beberapa ketua masyarakat dari kawasan parlimen berkenaan.
Sebanyak 1,134 pek bekalan makanan akan diagihkan kepada penduduk terjejas banjir yang mendiami kawasan di sepanjang Sungai Baram bermula pukul 8 pagi ini. Demikian kenyataan daripada Pegawai Pertahanan Awam Daerah Miri, Kapten Pertahanan Awam Usman Harto selepas pasukannya siap melakukan kerja-kerja memasukkan bantuan bekalan makanan ke dalam kapal Bandung di Marudi semalam. Manakala 20 kawasan terjejas banjir dikunjungi hari ini iaitu Rumah Asong Line, SK Line, Rumah Vincent Tanjung Upah, Rumah Jipun Sungai Gaung, Rumah Mugang Tanjung Upah, Lubok Tumau, Rumah Gerinang Logan Tasong, Long Patan, Long Maro, Long Panai, SMK Tutoh Apo, SK Long Panai, Long Palo, Long Ukok, SK Penghulu Bayamalang, Benawa, Kuala Tutoh dan SK Kuala Tutoh. Turut serta dalam persiapan penyediaan bantuan tersebut ialah anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Jabatan Bomba dan Penyelamat. Sekian berita pagi Sarawak. Marilah kita terus berganding bahu memulihkan negara dengan mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan. Lindung diri, lindung semua. Saya Fazril Hisham Afandi. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.